Assalamualaikum dan salam sejahtera. Penuh gemalai menghibur puteri hamba Umay persembah diri. Terus bersama saya Umar Wahid dalam 15 minit MMTV edisi 15 Januari 2024. Kita ke berita utama. Hak untuk memulakan dan menghentikan sebarang pertuduhan terhadap orang yang dituduh di mahkamah sememangnya termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Menurut Peguam Negara Datuk Ahmad Teriruddin Muhammad Saleh, sebagai pendakwa raya, beliau tidak berkewajipan untuk memberi alasan kepada sesiapa. Ini termasuk alasan pertuduhan jenayah dibuat atau mengapa perbicaraan di mahkamah digugur, pertengahan jalan atau lazim dirujuk sebagai dilepas tanpa dibebaskan DNAA. Hal ini berkaitan dengan isu DNAA menjadi polemik susulan kes timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi atas dakwaan 47 pertuduhan salah guna dana awam Yayasan Akal Budi. Meskipun tidak pula dinyatakan secara spesifik kepada mana-mana kes tertentu, Ahmad Teriruddin dipercayai merujuk isu cabaran undang-undang oleh Badan Peguam Malaysia. Organisasi berkenaan mahu Jabatan Peguam Negara AGC melakukan semakan kehakiman semula terhadap DNAA yang diberi tahun lepas kepada Presiden UMNO tersebut susulan tindakan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur tanpa diduga bertindak memberikan DNAA selepas pihak pendakwaan meminta untuk menghentikan perbicaraan berkenaan. Badan Kehakiman menjadi kambing hitam setiap kali individu-individu berprofil tinggi dilepaskan dan dibebaskan daripada pertuduhan. Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun Tuan Man berkata, menjadi karung tinju untuk masyarakat melepaskan amarah menjadikan keyakinan orang awam terhadap institusi kehakiman semakin terhapus. Ujarnya, apabila pendakwa raya memutuskan untuk tidak meneruskan pendakwaan terhadap seseorang, mahkamah hanya mempunyai dua pilihan sahaja, iaitu sama ada membenarkan tertuduh dilepaskan dan dibebaskan daripada pertuduhan DAA atau dilepaskan tanpa dibebaskan daripada pertuduhan DNAA. Tambah Ketua Hakim Negara wanita pertama itu, Badan Kehakiman dan Pendakwa Raya mempunyai peruntukan undang-undang masing-masing dalam melaksanakan tugas mereka. Kedua-dua institusi ini perlu dihukum seadilnya kerana menjalankan tugas masing-masing tanpa mencampur adukkan kedua-duanya. Kementerian Kesihatan Malaysia KKM tampil memberikan penjelasan berhubung perkataan ditidurkan yang menerima tanggapan negatif oleh masyarakat sejak kebelakangan ini. Menerusi sebuah hantaran di laman X, KKM menegaskan perkataan itu disalah tafsir sehingga menimbulkan ketakutan bahawa pesakit yang ditidurkan di hospital pasti akan meninggal dunia. Tambahnya, tanggapan bahawa kaedah intubasi atau ditidurkan adalah salah satu cara untuk mematikan pesakit dengan kaedah yang paling selamat merupakan sebuah mitos yang perlu diperbetulkan. Mengulas lanjut, KKM menjelaskan antara sebab mengapa pesakit perlu ditidurkan adalah kerana tidak boleh bernafas dengan sendiri. Baru-baru ini itulah dakwaan di media sosial mengenai kematian yang disebabkan oleh kaedah ini sehingga ramai pengguna media sosial yang mempersoalkan kaedah perubatan moden serta mengecam tindakan pihak hospital. Kerja-kerja merobohkan Stadium Shah Alam akan dilakukan secara manual dan bukannya menggunakan peledak bom. Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari berkata, keputusan tersebut diambil bagi menjaga ketenteraman penduduk yang tinggal di kawasan berdekatan. Jelas beliau, pihak yang bertanggungjawab merobohkan stadium akan menggunakan jentera bersesuaian dan perobohan secara manual ini juga akan mengambil masa yang sedikit panjang. Bagaimanapun, tiada tarikh spesifik perobohan tersebut kerana kerajaan negeri sedang berbincang dengan pihak Tenaga Nasional Berhad TNB untuk mengalihkan substesen elektrik yang terletak berhampiran stadium. Tegas beliau, pengalihan substesen itu harus dibuat supaya bekalan elektrik di Seksyen 13 tidak terputus. Utusan Malaysia dan Cosmo melancarkan satu lagi produk terbaru. Apa yang ada dalam Iklaneka? Ia adalah platform yang tepat dan efektif untuk mengiklan antaranya pelbagai jenis notis, cautan kosong, hartanah, tender, kenderaan, mencari wali atau waris dan pelbagai lagi. Apa yang anda cari? Semuanya ada di sini. 2 dalam 1. Layari iklaneka.utusan.com.my. Kita kembali lagi. Polis masih meneruskan siasatan ke atas pasangan suami isteri yang disyaki terlibat dalam kes penyelewengan wang kutipan zakat Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak sebanyak RM9.62 juta.
Ketua Polis Perak, Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri berkata pihaknya tidak akan menghentikan siasatan walaupun kedua-dua suspek itu telah dibebaskan dengan jaminan bond mahkamah hari ini. Sementara itu, menurut beliau, setakat ini tiada individu lain yang ditahan bagi membantu siasatan kes berkenaan. Tambahnya, sebaik sahaja siasatan dilengkapkan, ia akan dirujuk Timbalan Pendakwa Raya untuk cadangan pertuduhan. Terdahulu, Mahkamah Magistrate Ipoh membenarkan permohonan polis untuk membebaskan lelaki berusia 50 tahun dan isteri berusia 53 tahun dengan jaminan bond sebanyak RM50,000 setiap seorang. Tangkapan terhadap kedua suspek itu susulan penggeledahan oleh Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial JSJK Bukit Aman, Datuk Seri Ramli Muhammad Yusof berkaitan kegagalan sebuah syarikat mendepositkan zakat bermula Mac hingga September 2023. Penyanyi dan vokalis kumpulan Hujan Noh Salih 39 tahun memaklumkan anak angkatnya iaitu Musa sudah kembali ke pangkuan bekas isterinya iaitu Miss Nina pada malam Sabtu. Menerusi Instagram miliknya, Noh atau nama sebenarnya Muhammad Noh Saleh, dia akur menyerahkan Musa selepas Miss Nina hadir ke rumahnya bersama perintah interim daripada mahkamah selain pihak berkuasa. Sebelum itu, Noh dalam satu temu bual dalam sebuah rancangan hiburan tampil membersihkan namanya susulan timbul dakwaan dia melarikan anak angkatnya hasil bantuan pembantu rumah daripada jagaan bekas isterinya. Jelasnya tidak wujud sebarang isu mencolik, sebaliknya dia mengambil Musa melalui saluran undang-undang yang sah. Meskipun kesal dengan apa yang berlaku, Noh bagaimanapun menghormati keputusan mahkamah malah menjelaskan tiada perebutan berlaku di antara mereka. Berita luar negara. Sebuah keluarga di China menjadi perhatian pengguna media sosial selepas berpindah ke sebuah hotel mewah secara kekal untuk menjimatkan wang. 8 beranak itu sudah tinggal di sebuah hotel mewah di Nanyang, wilayah Henan selama 229 hari dan tidak bercadang untuk berpindah dalam masa terdekat. Mereka menyewa sebuah suite 2 bilik tidur dengan ruang tamu yang besar pada harga RM653 sehari. Disebabkan harga harian suite itu turut merangkumi elektrik, pemanas air dan tempat letak kereta, keluarga tersebut mendakwa mereka dapat menjimatkan banyak wang dan menjalani kehidupan lebih selesa. Keluarga itu dipercayai mempunyai keadaan kewangan yang baik iaitu memiliki sekurang-kurangnya 6 hartanah. Seorang wanita warga emas dari India hanya bercakap selama 1 jam sahaja dalam sehari sejak 32 tahun lalu. Wanita yang dikenali sebagai Saraswati Devi itu memulakan mogok tersebut pada tahun 1992 selepas memilih mengabdikan hidupnya kepada Tuhan sejak kematian suaminya. Tabiat ini bermula selepas Devi bertemu dengan ketua kuil terbesar Ayodhya dan terinspirasi dengannya sehingga menyebabkan dia berikrar untuk menahan diri daripada bercakap sehingga sebuah kuil baharu yang didedikasikan untuk Dewa Ram dibina di bandar itu. Dalam pada itu, Devi akan menamatkan mogoknya pada 22 Januari ini apabila kuil Ram Mandir dirasmikan. Kemas kini pengetahuan anda tentang isu ekonomi dan pasaran. Merangkumi sektor hartanah, perniagaan, keuangan, komoditi, IKS, halal niaga dan dunia korporat. Sentiasa ikuti perkembangan ekonomi semasa di dalam dan luar negara. Semua informasi terkini hanya di hujung jari. Dapatkan edisi ringgit setiap Isnin hanya di Akhbar Utusan Malaysia. Berita ekonomi. Pemilihan jenis kediaman kini agak rumit selain faktor kenaikan harga rumah yang semakin tinggi setiap tahun. Di Malaysia, kebanyakannya kediaman menawarkan ciri-ciri yang menarik serta lengkap dengan kemudahan. Bagaimanapun, kediaman terbabit dijual pada harga mampu milik, tidak kurang juga harga yang tidak masuk akal terutamanya di kawasan Lembah Kelang. Ini menjadikan kediaman jenis apartmen, kondominium, pangsa puri servis mula menjadi tumpuan pembeli khususnya yang terletak di kawasan ibu kota. Bercakap kepada Utusan Malaysia, Pensyarah Kanan Fakulti Ekonomi dan Muamalat Universiti Sains Islam Malaysia USIM, Dr. Muhammad Faisal Ibrahim berkata rumah yang menawarkan harga mampu milik tanpa melihat jenis kediaman itu sendiri bergantung kepada demografi serta kos sara hidup rakyat di negeri tersebut. Jelas beliau, lokasi seperti wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur dan Selangor menjadi pilihan pembeli rumah jenis apartmen, kondominium serta teras 2 tingkat kerana faktor keupayaan kewangan isi rumah. Manakala bagi negeri-negeri tertentu, kos rumah kediaman ada yang ditawarkan dengan harga bawah RM500,000 di lokasi strategik kerana kos sara hidup dan faktor ekonomi di negeri tersebut masih lagi murah.
Seramai 7.2 juta orang isi rumah dijangka menerima manfaat menerusi program jualan agro madani di seluruh negara sepanjang tahun ini. Timbalan Ketua Pengarah Operasi Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Farma, Abdul Rahman Mahmud berkata, pada masa sama ia dapat membantu mengurangkan kos sara hidup rakyat. Ujarnya pelaksanaan program jualan agro madani ini memberikan tumpuan kepada kawasan pinggir bandar dan luar bandar yang membabitkan outlet-outlet perujitan farma di seluruh negara termasuk pasar tani kekal dan agro bazar. Ujarnya pelaksanaan jualan ini juga dapat membantu meningkat nilai penjimatan yang dianggarkan RM17.25 juta. Tambahnya, sepanjang tahun lalu, nilai jualan mencecah RM90.8 juta berbanding sasaran awal RM39 juta dan menyasarkan nilai jualan sebanyak RM57.5 juta bagi pelaksanaan yang membabitkan penyertaan 28,600 orang usahawan. Berita sukan. Malaysia akan menentang pasukan Jordan bagi aksi pembukaan kumpulan E Piala Asia 2023 di Stadium Al Janoub, Qatar pada pukul 1.30 pagi esok waktu Malaysia. Skuad Harimau Malaya dilihat sebagai sebuah pasukan underdog apabila dibandingkan dengan kedudukan ranking yang dimiliki lawan lain bagi kumpulan yang turut disertai oleh Korea Selatan, Bahrain dan Jordan. Mengulas mengenai itu, Kapten Harimau Malaya Matthew Davis berkata selain pemain perlu memberikan yang terbaik, penyokong juga perlu lebih realistik dalam meletakkan harapan yang terlalu tinggi kepada pasukan negara. Tambahnya lagi, dia sedar dengan harapan yang diletakkan dan menganggap ia bukanlah tiket buat kesemua pemain mencari alasan untuk bermain sambil lewa dan tidak memberikan tentangan sengit kepada pihak lawan. Real Madrid menewaskan seteru utama Barcelona 4-1 bagi pentas final Piala Super Spanyol di Arab Saudi awal pagi tadi. Skuad Los Blancos meledak hat-trick pada babak pertama menerusi Vinicius Junior pada minit ke-7, 10 dan minit ke-39. Robert Lewandowski kemudiannya cuba merapatkan jurang dengan meledak gol pertama buat Barcelona pada minit ke-33. Memasuki babak kedua, Rodrigo melengkapkan kemenangan besar Real Madrid dengan gol keempat sekaligus menyaksikan mereka memenangi trofi tersebut buat kali ke-13 dengan menebus kekalahan pada final tahun lalu yang telah dipegang Barcelona sebanyak 14 kali. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Selasa 16 Januari 2024. Jangan lupa dapatkan akhbar utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian saja pada saya, Umar Wahid. Assalamualaikum dan jumpa lagi.